Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatah Hazlami bin Muhammad Nur Hisani bersama dua rakan saya iaitu saya Muhammad Haziq Muhsin bin Nur Hajimi dan saya Nurul Ain Alia binti Nur Azli. Kami, wakil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Putih, ingin membentangkan hasil kerja kami dalam pertandingan E-Model Bandar Teknologi Hijau peringkat kebangsaan. Sebelum kami menunjukkan hasil model kami, saya akan terangkan apa itu teknologi hijau. Teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi untuk meminimumkan kesan negatif aktiviti manusia. Mari saya tunjukkan teknologi bandar hijau kami. Sektor tenaga, bandar ini menggunakan tenaga yang berasaskan alam semula jadi iaitu matahari dan angin yang digelar tenaga solar dan tenaga angin kerana ia menggunakan tenaga alternatif yang lebih bersih dan bebas karbon. Sumber utama yang digunakan terhadap bandar ini ialah tenaga angin untuk menjana arus elektrik kerana bandar ini adalah kawasan yang strategik yang berada di sekitar kawasan angin lintang. Mari kita lihat dari sektor bangunan. Setiap bangunan ini, kami menekankan aspek-aspek seperti penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar. Dari segi reka bentuk, bahan yang digunakan dan perancangan bandar atau lokasi. Pertama, kawasan perumahan. Setiap rumah menggunakan panel solar untuk menjimatkan penggunaan tenaga. Kenapa kami meletakkan solar seperti itu? Kerana ia dapat menyimpan tenaga dengan lebih banyak. Jika matahari terbit, panel di sebelah ini akan menyimpan tenaga. Manakala jika matahari akan terbenam, panel di sebelah ini pula akan menyimpan tenaga dan pada tengah hari pula, kedua-dua panel akan menyimpan tenaga pada satu masa yang sama. Seterusnya, bangunan pentadbiran. Bangunan ini ditempat oleh pentadbir untuk mentadbir bandar supaya bandar ini lebih maju dan berteknologi tinggi. Bangunan ini juga menggunakan tenaga solar. Kami juga membina rumah bertingkat yang digelar rumah flat yang mempunyai dua kawasan di bandar ini. Rumah flat ini tidak menggunakan kawasan yang luas lalu dapat mengurangkan penebangan pokok. Rumah flat ini menggunakan tenaga solar. Penghuni di rumah flat ini juga boleh menanam pokok dengan menggunakan cara aeroponik untuk meningkatkan lagi kualiti udara dan dapat menyejukkan lagi kawasan tersebut. Bagi hospital pula, kami meletakkannya di kawasan yang berhampiran dengan kawasan perumahan supaya dapat mensingkatkan masa perjalanan penduduk ke hospital. Hospital ini dibina bagi memenuhi keperluan fisiologi. Di sebelah rumah flat ini, terdapatnya tempat riadah bagi penduduk-penduduk bandar agar mereka lebih sihat dan semangat untuk melakukan kerja harian mereka. Selain itu, penduduk juga dapat menghirup udara yang sihat dan berehat di sini. Di bandar ini juga mempunyai hotel yang berteknologi tinggi yang menggunakan tenaga solar sepenuhnya yang berada di dinding dan atas bumbung hotel. Pengunjung-pengunjung yang hadir ke bandar ini juga boleh melihat bandar yang menggunakan teknologi hijau dan merasa alam ini untuk meneruskan kehidupan seharian mereka.
Selepas itu, bandar ini mempunyai bangunan pencakar langit yang mempunyai ketinggian 48.5 cm yang diberi nama Diamond Sky. Bangunan ini ditutupi dengan cermin kaca yang diinterogasikan dengan solar yang mempunyai dua fungsi, iaitu menjana tenaga sendiri dan meminimumkan penggunaan tenaga, kerana ia menggunakan pencahayaan semula jadi untuk menerangi. Bangunan ini dilengkapi dengan panel solar di puncaknya dan sentiasa berpusing dengan menggunakan tenaga angin. Di bandar ini juga mempunyai pusat akademik yang menggunakan tenaga solar. Penduduk bandar ini dan orang luar boleh mempelajari ilmu teknologi hijau. Bukan sekadar belajar ilmu teknologi hijau, mereka juga belajar ilmu-ilmu lain supaya bandar ini lebih maju dan mesra alam. Kedudukan bangunan dan fungsinya dirancang untuk menyokong penggunaan sistem pengangkutan awam yang dapat mengurangkan penggunaan kenderaan sendiri dan akhirnya dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Dari sektor pengurusan sisa dan air sisa pula, kami memfokuskan untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa dengan cara mengolah. Terdapat dua bangunan. Pertama, pusat pengurusan sisa yang memproses sisa pepejal. Sebagai contoh, lori akan mengambil sisa domestik di seluruh kawasan bandar dan akan dibawa ke pusat pengurusan sisa lalu mengasingkan mengikut kategori, iaitu kertas, aluminium dan sisa makanan. Kertas-kertas yang telah digunakan akan dikitas semula menjadi kertas yang baru. Hal ini dapat mengurangkan penebangan pokok secara berleluasa. Bagi sisa makanan pula, ia akan diproses sehingga menjadi baju kompos. Aluminium juga akan dikitas semula menjadi benda baru. Kedua, pusat pengurusan air sisa. Air sisa akan disalurkan ke pusat ini lalu diproses secara cekap supaya air bebas daripada bahan kimia. Selepas itu, barulah air itu akan dilepaskan ke sungai dan dapat mengelakkan daripada hidupan akuatik mati. Gas eksternal yang terhasil dari proses pelupusan sampah digunakan bagi penjanaan tenaga untuk memaksimumkan penggunaan bahan buangan dan meminimumkan kesan pada alam sekitar. Dari segi sektor pertanian dan perhutanan pula, kami memfokuskan kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara melalui pertanian dan perhutanan. Sektor ini juga menekankan penjagaan nutrien tanah. Bagi sektor pertanian, baja kompos yang telah diproses akan dibawa ke pertanian bagi mengelakkan penggunaan racun serangga yang mengandungi bahan kimia. Selain itu, kaedah pertanian moden juga digunakan seperti hidroponik, fertigasi, peladangan bersepadu yang dapat meminimumkan penggunaan baja dan menggunakan keluasan tanah secara maksimum dan akhirnya menghasilkan baja yang berkualiti. Kami mencipta rumah hijau kerana haba dari cahaya matahari yang menembusi strukturnya yang sinar memanaskan tumbuh-tumbuhan dan tanah di dalamnya. Selain itu, udara di dalamnya turut dipanaskan dan kekal tanpa boleh terlepas keluar daripada bangunan ini. Kami juga menggunakan kaedah kawalan biologi untuk pengawalan serangga. Sektor perhutanan pula, terdapat pejabat hutan untuk mengawal aktiviti hutan supaya tiada agensi luar yang datang untuk melakukan pembalakan secara haram. Sebahagian hutan ini kami menjadikan sebagai hutan simpan kekal dan pokok-pokok yang ada di bandar ini tidak boleh ditebang kerana untuk mengekalkan kualiti udara yang sihat dan tidak terjadinya pulau haba di bandar. Pembalakan dilakukan dengan menggunakan teknik RIL, Reduced Impact Logging, yang mengambil kira kesan kerosakan dan penekaan terhadap penanaman semula hutan.
sektor perindustrian dan pembuatan pula, kami memfokuskan kecekapan tenaga bagi mengurangkan kesan-kesan negatif seperti kesan rumah hijau dan hujan asid. Sebagai contoh, kilang yang ada di bandar ini diletakkan jauh daripada bandar. Oleh itu, sebelum asap kilang dibebaskan, ia akan ditapis terlebih dahulu supaya tidak jadinya hujan asid di bandar. Hal ini kerana penggunaan teknologi ini dapat membersihkan sisa buangan sebelum dilepaskan ke alam sekitar. Seterusnya, sektor teknologi maklumat dan komunikasi memfokuskan pengalaman TMK hijau bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan berbahaya seperti menara telekomunikasi. Fungsi menara tersebut untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh yang menggunakan bahan yang terbiodegradasikan serta menjimatkan tenaga. Akhir sekali, dari segi sektor pengangkutan, memfokuskan penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih dan bahan bakar kenderaan. Contohnya, menggunakan pengangkutan awam dan mesraanan seperti monorail yang menggunakan tenaga elektrik daripada angin dan kereta hybrid yang menggunakan kuasa elektrik. Penekanan diberikan terhadap keselesaan kenderaan awam dan cekap bagi menggalakkan lagi penduduk menggunakan pengangkutan awam. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.